เราเป็นอย่างมันคือต้องเป็นไอ้มิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วThe Medium, filem tahun 2021 mengisahkan sebuah tim dokumentari. Dia nak mengikuti kisah Nim. Nim ni merupakan seorang rangsong ataupun pengantara di daerah Isan. Daerah Isan ni dia terletak di timur laut Thailand. Dan di timur laut Thailand di Isan ni merupakan satu lokasi yang paling banyak dan masih mengamalkan aktiviti-aktiviti ilmu hitam lah kiranya kan. Jadi Nim ni dia ada 3 orang beradik dan dia adalah anak bongsu dan dia mewarisi saka keturunan keluarga mereka lah. Dan apabila Nim ni dia tak ada anak, jadi agaknya saka tu nak perlu diturunkan. Jadi Nim dia ada kakak dan abang, dan kakak dia ni ada seorang anak perempuan yang bernama Ming. Walaupun kakak Nim ni dia dah beralih agama ke Kristian sebab dia memang tak percaya pada saka ni dan dia tak nak pun saka ni diturunkan kepada dia dan keturunan dia. Tapi roh bayan ni tadi, saka ni tadi macam berminat untuk pergi ke anak dia yang bernama Ming tau. Maksudnya anak saudara Nim ni jugalah. Jadi masalahnya bila Ming tu dirasuki oleh saka ni tadi, roh bayan tu tadi, keadaan dia tak sama macam Nim tu masa mula-mula Nim tu menerima saka tu. Dia macam lebih ekstrim dia punya kerasukan tu. Jadi Nim dan kakak dia dengan abang dia semua tertanya-tanya, betul ke yang merasuki Ming tu adalah saka keturunan keluarga mereka ni, ataupun sebenarnya benda lain, benda yang lebih jahat, yang lebih kuat dan yang lebih teruk. Jadi itu tentang The Medium, filem dari negara Thailand. Filem ni adalah genre horror, possession, supernatural. Dia menggunakan konsep mockumentary sebenarnya. Mockumentary ni dia macam dokumentari, tapi dokumentari berdasarkan fakta. Tapi mockumentary adalah fiction semata-mata. Apa yang menarik mengenai The Medium, filem ini diterbitkan oleh pengarah The Wailing iaitu Na Hong Jin. Kiranya pengarah dari Korea, dan arahan pula pengarah dari filem Shutter iaitu Banjong Pisan Tanakun dari Thailand. Jadi sebab tu filem ni filem dari negara Thailand berbahasa Thai. Dan ini rasa satu gabungan antara kedua pengarah ni. Dua-dua pun mengarahkan filem yang horror, dan I rasa ini adalah satu gabungan yang bijak lah. Dan sejujurnya ianya memang satu kombinasi yang menggoda juga. Sebab tu Aini rasa nak tengok walaupun Aini tak tonton filem horror kan. The Wailing adalah filem terbaik juga, pernah mendapat anugerah filem terbaik di Korea. Itu antara sebab-sebab kenapa Aini rasa filem ini perlu ditonton dan wajar diberikan perhatian. Mengenai filem The Medium, Aini sangat-sangat suka dengan lakonan watak utama iaitu Ming. Dia sangat wow lah. Dia punya lakonan bila dia berlakon, dia kena rasuk tu memang begitu menjiwai, memang rasa seram. Ini memang dia sangat seram lah bila tengok dia berlakon. Filem The Medium ni dia tak ada jump scare, dia tak ada hantu yang macam makeup buruk apa semua tiba-tiba muncul depan kamera. Dia tak ada. Dia jenis yang possession, jenis ilmu hitam ala-ala macam longkong macam tu kan. Walaupun dia tak ada jump scare semua-semua tu, dia punya seram tu tetap sampai, tetap ada. Itu yang Anya rasa macam terror lah Banjong dengan Na Hong Jin ni kan. Dan filem ni dia punya sinematografi sangat cantik. Daerah Isan tu ditonjolkan dengan sangat cantik. Lepas tu kebetulan sangat cuaca Aini shoot field view hari ni sama macam cuaca dalam filem ni. Hujan je sepanjang hari, sejuk, mendung, kelam, suram macam tu. Memang sebenarnya suasana di daerah Isan tu pun menyumbang kepada rasa seram dalam filem ni. Itu adalah apa yang Aini sangat-sangat suka mengenai filem The Medium ni. Tapi walaupun Aini sangat-sangat suka, ada juga beberapa perkara kecil lah yang Aini tak gemar, iaitu Aini rasa filem The Medium ni skrip dia biasa je, skrip dia tak wow sangat. Dan dia ada satu momen di mana daripada konsep mockumentary tu tadi, dia jadi macam found
found footage, tiba-tiba Aini rasa macam mana team production tadi, macam mana yang ala-ala majalah 3 tu tadi, tak ada dah. Ada certain scene juga, elemen possession, agaknya bila dah ramai-ramai sangat dirasuki, diorang dah jadi macam zombie. Tapi ada juga yang mengatakan itu adalah satu situasi yang biasa, sebab bila orang ni dia dirasuki, memang tindakan dia macam tu, memang perangai dia begitu. So ini pun macam berbelah bahagilah, nak kata maybe okay, ataupun memang macam zombie lah, last dia jadi macam zombie sikit. Tapi itu je lah, Aini rasa isu yang sangat kecil lah, mungkin pada setengah orang besar dan mengganggu, tapi pada Aini tak ada masalah sangat. Mockumentary punya filem ni Aini tak pasti ada banyak ke tak, tapi Aini rasa ini di Thailand antara yang terawal kot filem ni, sebab filem mockumentary yang Aini pernah tonton pun Noroi The Curse je dari Jepun. Lepas tu Cannibal Holocaust pun Aini tak sure nak kata tu mockumentary ke tak, tapi tak berapa banyak sangat lah. Tapi dia menarik lah, mungkin lepas ni akan menjadi ikutan ke, siapa tahu. Beberapa trivia mengenai daerah Isan dan juga dukun-dukun dari Thailand ni. Di daerah Isan, macam ini cakap tadi, dia yang paling banyak dan masih mengamalkan aktiviti dukun dan makhluk halus. Dan dukun di Thailand, dia bukan macam Malaysia. Kita ada satu jenis bomoh, dia lah yang kita gunakan sebagai orang tengah, dia lah kita minta hantar itu ini, hantar itu ini, atau minta berubat apa-apa kan. Tapi kalau di Thailand, dia ada 3 jenis, terbahagi kepada 3, iaitu Rangsong, Modu dan Mopi. Jadi dalam cerita ni, Rangsong tu adalah Nim tu tadi. Dia adalah the medium. Dia dirasuki oleh mana-mana entiti ataupun saka apa semua, dan kita akan berkomunikasi melalui Rangsong ni tadi. Nak minta nombor ekor ke apa ke. Bukanlah nombor ekor, Aini rasa nasihat ke, nak bercakap dengan nak bercakap dengan roh-roh yang dah meninggal kan. Itu kegunaan Rangsong. Dan kemudian kita ada Modu. Modu ni adalah tukang tilik. Jadi kalau nak tahu tentang masa depan apa semua, boleh jumpa Modu. Dia akan tilik menggunakan kad dan juga garis tangan kita. Dan last kali yang paling tinggi ranking dia adalah Mopi. Mopi ni adalah macam bomok utama. Kiranya macam kalau dalam cerita kan, Ming dia diubati kan, Nim bawa dia pergi berubat kan. Bukan Nim yang merubatkan dia, Mopi yang kena ubatkan dia. Dan Mopi ni ada 2, satu yang berubat secara yang baik lah, ilmu putih, satu lagi ilmu hitam. Jadi janganlah salah pilih Mopi kalau di Thailand. Dan Mopi ni lah yang akan menghantar-hantar tu semua, dan kemudian dia jugalah yang akan mengubati segala macam santau ke apa ke kan. Filem The Medium, dia mendapat rating yang pelbagai tau, mixed reviews lah. Ada suka, ada yang tak. Ini pun baca banyak juga review. Ada yang kata tak best langsung, ada yang kata jalan cerita berterabur, plot dia apa semua. Dan ada yang memang betul-betul puji, dia rasa memang ini adalah antara filem horror terbaik yang ditayangkan pada tahun ni. Dan untuk rating IMDb, bagi 6.7/10 untuk The Medium. Rotten Tomatoes 78%. Dan dari Aini, sebab Aini cakap tadi memang Aini suka, Aini tak begitu terkesan sangat dengan perkara-perkara Aini tak suka tadi. Mungkin Aini just terkesan sikit je, so that's why Aini punya rating pun 9.5/10. Tapi apa yang Aini boleh cakapkan, Aini memang suka filem ni. Aini rasa filem ni antara filem seram Thailand yang bagus, berkualiti, bijak. Dan tapi untuk tahu sama ada kita suka atau tidak, kena tonton sendiri. Sebab review memang bercampur-campur. Ada yang suka, ada yang tak. Jadi ini pun tak boleh nak cakap tak payahlah tengok ke, ataupun tengok sebab memang best sangat. So macam the best is you all tengok sendiri. Dan filem ni sudah pun ditayangkan di Pawagam Berdekatan bermula pada 2 Disember 2021. So plan lah dengan kawan-kawan korang yang meminati filem-filem seram ni kan, pergilah ke serbulah filem ni di wayang. Dan bila dah tengok, drop you all punya komen dan juga pandangan. Setuju ke tak dengan ini? Korang suka? Kalau tak setuju, korang tak suka, kenapa? Ini nak juga tahu. So okay, take care korang, bye bye.